Hai, jadi hari ini kita mula bab 8. Bab 8 daya dan tekanan. So, untuk bab ini dia cuma ada satu subtopik saja iaitu tekanan dalam bendalir. Tetapi cikgu akan bahagikan kepada dua bahagian. Part 1 ini adalah part 1, nanti ada part 2. Okey, sebab yang ini kamu akan belajar dua prinsip di dalam bab ini. Jadi untuk video kali ini, cikgu akan terangkan tentang konsep tekanan dalam bendalir dalam suatu sistem yang tertutup. Dan yang kedua, aplikasi prinsip Pascal. Jadi pertama sekali kita lihat apa itu prinsip Pascal. Pascal ini nama orang, seorang ahli saintis daripada Perancis, Blaise Pascal. So, untuk melihat prinsip Pascal ini kita boleh terangkan dengan menggunakan satu peralatan yang kita panggil sebagai peralatan Pascal. Jadi peralatan Pascal, ini rupa dia. Kita ada satu kelalang bulat yang ini ada beli yang halus. So, maksudnya ada lubang-lubang di sini. Okey, kemudian ini adalah ombo, kita boleh gerakkan. Jadi cara gunakan ini, bahagian ini kita akan masukkan ke dalam air. Okey, kemudian ombo ini kita akan tarik ke atas supaya air masuk ke dalam ruangan ini. So kita akan dapat rupa dia begini. Okey, sini yang liang tadi kan. So bila kita tarik, air akan masuk ke dalam ruangan di dalam. Jadi sekarang cuba kamu fikir apa yang akan berlaku sekiranya ombo ini kita tolak semula ke sini. Kita tolak begini. Kamu boleh imagine ke apa yang berlaku? Mesti air itu terkeluar kan? Tapi bagaimanakah pergerakan air-air tersebut di sini? Di setiap liang itu. Adakah sama ataupun ada yang slow kah begitu? Oke, kamu rasa-rasa bagaimana? Nah, dia begini. Bila kita lakukan aktiviti ini, apabila kita tolak ombo ini ke bawah begini kan, kita akan dapati air itu bergerak, dia terpancut keluar daripada setiap liang ini dengan halaju yang sama. Okey, halaju yang sama. So ini adalah prinsip Pascal. Di mana mengikut prinsip Pascal, penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalir dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalir tersebut. Okey, jadi syarat dia mesti sistem tertutup lah. Sistem tertutup ini maksudnya suatu bendalir itu tidak boleh masuk ataupun terkeluar. Sistem tertutup. Dan bendalir ini kita merujuk kepada benda-benda yang boleh mengalir. So, prinsip Pascal ini kita boleh gunakan untuk cecair dan juga gas. Okey. Jadi, mengikut prinsip Pascal, dalam suatu sistem tertutup itu, apabila kita kenakan suatu tekanan yang terhasil itu kan akan dipindahkan ke semua arah. Okey, ke semua arah secara seragam, sama. Okey, tekanan di sini sama dengan tekanan yang sebelah sini. Itu sebab halaju air itu dia adalah sama. Kelajuan dia keluar dari semua arah itu adalah sama. Jadi itu adalah prinsip Pascal. Jadi prinsip Pascal ini kita boleh kaitkan dengan prinsip operasi sistem hidrolik. Okey, jadi sistem hidrolik ini dia kita gunakan untuk membuat kerja yang beratlah, seperti menghasilkan daya yang lebih besar untuk mengangkat beban yang berat. Okey, jadi di dalam sistem hidrolik ini dia adalah satu sistem yang tertutup. Tutup. So maksudnya tiada yang boleh masuk, tiada yang boleh keluar. Dan terdiri daripada dua silinder yang mempunyai ombo. This one, piston ya. Okay, so ini silinder yang pertama, ini adalah silinder kedua. Setiap silinder ini mempunyai ombo dan kedua-dua ombo ini dia mestilah mempunyai luas permukaan yang berbeza. Tidak boleh sama. Kalau sama kan sia-sia nih kamu guna ini sistem hidrolik. Okay, di mana satu itu adalah ombo yang lebih kecil dan satu adalah ombo yang besar. Okay. Kemudian di dalam sistem hidrolik ini kita ada bendalir. Dan bendalir yang biasa kita gunakan adalah air ataupun minyak lah.
Okay? Walaupun kita cakap prinsip Pascal boleh digunakan untuk semua benda alir, yang mana benda alir ini benda boleh mengalir, iaitu gas dan juga cecair kan. Tetapi gas kurang sesuai kerana gas itu dia boleh dimampatkan. Okay? Tetapi kalau air dengan minyak, dia sesuai digunakan kerana pertama sekali dia tidak mempunyai bentuk yang tetap dan kedua itu tidak boleh dimampatkan. Alright? Jadi, dalam sistem hidrolik ini, okay, prinsip operasi dia, daya input itu kita akan kenakan ke atas ombak yang permukaannya lebih kecil, ombak kecil. Daya input kita tolak ke sini. So, apa yang akan berlaku bila kita tolak ombak yang lebih kecil? Apa yang berlaku dengan ombak yang besar? Cikgu rasa kamu boleh imagine sudah apa yang berlaku ini. Okay, tetapi kita cuba terangkan dengan menggunakan prinsip Pascal. So, apabila kamu kenakan suatu daya ke atas ombak kecil, okay, yang berlaku tekanan akan dihasilkan. Sebab apabila daya dikenakan suatu permukaan, tekanan dihasilkan di kawasan ini. Dan memandangkan ini adalah benda alir, tekanan yang dihasilkan itu, okay, dia akan dipindahkan secara seragam melalui benda alir tersebut. So, berpindah ke ombak yang besar. Jadi apa yang berlaku? Ombak yang besar itu akan ditolak ke atas. Okay, yang mana satu daya output yang lebih besar akan terhasil. So, yang ini kena tolak ke atas. Itu adalah sistem hidrolik. Kamu boleh faham kan ni? Kan? Okay, jadi ini disebabkan oleh pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal tadi. Okay. So, untuk topik ini dia melibatkan pengiraan. Okay, ini satu contoh lah, contoh pengiraan untuk sistem hidrolik. Okay, jadi katakan sini kita ada ombak kecil, luas permukaan dia adalah 2 cm persegi. Manakala ombak yang besar 100 cm persegi. Dan daya input yang kita kenakan adalah sebanyak 10 Newton. Sekarang dia minta kamu kirakan berapakah berat beban yang boleh diangkat pada ombak besar. Okey, jadi ingatlah, daya input sentiasa pada ombak kecil, beban ataupun objek yang kamu mau angkat itu kita letakkan pada ombak yang besar. So, untuk mengira berat beban, kita akan gunakan formula ini. Okay, di mana tekanan pada ombak kecil, mengikut prinsip Pascal kan, tekanan pada ombak kecil sama dengan tekanan pada ombak besar. Betulkah tidak? Kan? Daya ini kita akan kenakan ke atas ombak kecil, satu tekanan akan dihasilkan dan tekanan ini akan dipindahkan ke ombak yang besar. Okay? Sama. So, daripada ini kita boleh terbitkan suatu rumus di mana tekanan ini sama dengan daya bahagi luas. Jadi kita boleh apply this one di mana tekanan pada ombak kecil ini kita masukkan dia punya rumus daya input pada ombak kecil kan dibahagi oleh luas ombak kecil. Manakala tekanan pada ombak besar itu adalah sama dengan daya output, iaitu berat beban yang akan terhasil itu, dibahagi oleh luas ombak besar. Okey, jadi sekarang kita apply ya. Ini rumus dia. Jadi masukkan maklumat yang kamu ada. Daya input 10 Newton kan, dibahagi oleh luas ombak yang kecil 2 cm persegi. Daya output kita tidak tahu berat beban ini. So, biarkan bahagi dengan luas ombak besar iaitu 100 cm persegi. Okey, jadi di sini kamu boleh selesaikan terus. 10 bahagi 2 kamu ada 5 Newton kan? Kemudian yang ini kamu akan pindah ke sebelah. Sini operasi bahagi. Bila pindah ke sebelah dia akan menjadi operasi darab. Okey, macam kamu buat matematik tu bah. Alright? Jadi kamu akan dapat begini. Jawapan dia 500 Newton. Okey, maksudnya
sistem hidrolik ini dengan menggunakan daya yang kecil saja 10 Newton, kamu boleh mengangkat berat beban sebanyak 500 Newton. Okay, so itu adalah sistem hidrolik. Okay, next one kita akan lihat aplikasi prinsip Pascal. Jadi yang pertama dalam jak hidrolik, brake hidrolik, dan juga kerusi rawatan gigi. Jadi sekarang kita lihat satu persatu. Kita lihat sistem jak hidrolik dahulu. Oke, jadi ini adalah jak hidrolik. Beban itu kita akan letakkan di sini. So contohnya kamu mau tukar tayar kereta, apa kan? Jadi badan kereta itu di sini. Yang ini ombak kecil ini ada tuas. So kamu akan gerakan yang ini kan? Pergerakan kamu atas ke bawah untuk mengangkat kamu punya kereta itu supaya kamu boleh tukar dia punya tayar, apa kan? Oke. Jadi di sini kita ada takungan cecair. Dalam jak hidrolik kita guna minyak lah, kita tidak guna air. Oke. Kenapa? Karena minyak ini dia punya takat didih lebih tinggi berbanding air. Sebab di sini kamu kena ada liang udara. So kamu imagine lah kalau kamu guna air kan, air ini dia kalau suhu yang panas dia akan mula tersejat kan. Jadi jak ini kita biasa simpan dalam kereta kan untuk emergency. Jadi kalau selalu kena cuaca yang panas, suhu yang panas, lama-lama nanti air kamu sini berkurang. Oke, nanti tidak function kamu punya sistem jak hidrolik. So biasanya bendalir yang kita gunakan adalah minyak. Oke, jadi bagaimana jak hidrolik ini berfungsi? Kita lihat. Jadi pertama sekali untuk menambah ketinggian ombak besar, kita akan tolak tuas ini ke bawah. So bila kita tolak tuas ini ke bawah, ini sebenarnya bersambung dengan ombak kecil, kan? Jadi apabila ombak kecil ini ditolak, dia akan menghasilkan satu tekanan. Dan tekanan ini akan dipindahkan di sepanjang minyak bendalir itu. Oke. Dan semasa tekanan ini terhasil, kamu lihat di sini injap E ini akan ditolak. Dia akan tertutup di sini. Oke. Dan tekanan itu akan dipindahkan menyebabkan injap B terbuka. So dia masuk ke dalam ruangan silinder yang mempunyai ombak yang lebih besar di sini. Oke, di mana cecair itu akan memindahkan tekanannya ke ombak besar, lalu menolak ke atas. So ombak besar ini naik. Oke, so ini pergerakan bila kamu turunkan tuas itu ke bawah, kereta kamu akan ternaik, kan? Alright. Sekarang bagaimana kamu mau mengekalkan ketinggian atau kedudukan ombak besar? Okay, so yang ini mesti ini wajib adalah sebab nanti kalau tidak kamu lepas kamu punya itu tuas itu kan, kamu mau tukar itu tayar, bahkan nanti tiba-tiba kereta kamu terturun ke bawah. Okay, so ini bagaimana dia kekalkan ketinggian, yaitu dengan cara menolak tuas itu ke atas. So lepas tindakan kamu tolak ke bawah, kamu akan tarik tuas kamu itu ke atas semula. Okay, bila kamu tarik dia ke atas, apa yang berlaku? Cecair dari takungan sini akan mengalir ke bawah ombak kecil melalui injap E yang terbuka. So di sini ada liang udara kan, tekanan. Sebab bila kamu angkat ini, dia punya tekanan sini sedikit berkurang. Oke, ini menyebabkan udara dari luar akan masuk ke dalam takungan dan menolak cecair itu ke dalam kawasan ombak kecil, ke bawah ombak kecil. Injap E akan terbuka. Oke. Begini ya. Dan injap B pula akan tertutup. Injap B tertutup. Dan tekanan cecair yang tetap dikenakan pada ombak yang besar untuk mengekalkan kedudukan ombak besar. So, bila ini tertutup, tiada pemindahan tekanan yang berlaku. Jadi tekanan di sini akan dikekalkan. Jadi kamu punya kedudukan ombak besar itu kekal, kereta kamu tidak terturun ke bawah. Kalau tidak kerja sia-sia kamu tolak tuas itu ke bawah,
kereta kamu naik ke atas. Kamu angkat tuas kamu ke atas, kereta kamu terturun. Sampai malam pun tidak naik kereta kamu kan? Oke, so katakan kamu sudah selesaikan ini. Yang ini kamu akan ulanglah dengan B tadi itu. Kamu mau kasih naik lagi, kamu akan tolak lagi tuas kamu ke bawah. Di spot. Kan? Nanti yang ini tarik lagi ke atas. Sampailah kereta kamu itu berada pada kedudukan yang kamu mau. Dan kamu tukar tayar kah, apakah begitu? Selepas sudah selesai, sekarang kamu mau turunkan kamu punya kereta. Apa yang kamu kena buat? Oke? Kamu akan buka injap pelepas ini. Oke? Yang ini cikgu lupa mau tunjuk tadi kan? Siapa? Ya, dia tidak mau pergi next. Jadi yang ini kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu juga yang sebelum ini. Tadi injap pelepas ini bertutup betul kan? Tertutup Sekarang kamu buka injap pelepas ini. So, apabila injap pelepas ini dibuka, ombak besar akan mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya. So, dia turun begini. Oke? Dan ini menyebabkan injap B tertutup. Cecair yang berada di sini akan mengalir ke dalam takungan cecair. Oke? Dan ini menyebabkan injap E pula terbuka. So, dia jadi seimbang semula. Jadi yang ini akan turunlah kereta kamu. Cikgu harap kamu paham. Oke. Next one, sistem brake hydraulic. Yang ini pada kereta. Oke. Jadi sistem brake hydraulic kita menggunakan minyak brake. Dan pada kereta, sistem brake dia ini ada dua jenis. Satu pada roda hadapan. Jadi roda depan itu dia menggunakan brake cakra. Manakala roda belakang dia menggunakan brake gelendong. So this one. Oke, gelendong yang ini cakra. Alright. So bagaimana dia berfungsi? Jadi ini adalah pedal brake. Apabila pedal ini kita tekan, dia akan menolak ombak utama, di mana ombak utama ini berfungsi sebagai ombak yang lebih kecil. Bila dia tolak ombak itu ke dalam, dia akan menghasilkan satu tekanan ke dalam ke atas minyak brake. Dan tekanan yang terhasil di sini, dia akan dipindahkan secara seragam melalui pipe logam ke silinder brake pada roda depan dan juga roda belakang. So dia berpindah. Ini dia punya pipe logam ini. So tekanan berpindah ke hadapan dan juga ke belakang. So ada perbezaan sedikit. Jadi pada cakra roda depan, tekanan yang ini terhasil itu, dia akan menolak ombak dalam silinder brake dan menolak pad brake lalu tertekan ke atas piring keluli pada brake cakra. So you can imagine kah? Ini piring keluli yang dipasang pada roda depan, dia tengah berputar bahkan. Ini yang tengah-tengahnya tengah berputar. So apabila tekanan itu dipindahkan, silinder brake ini pad brake-nya dia kena tolak Yang ini kena tolak ke arah sini, yang ini pun kena tolak ke arah sini. Cikgu tukar pergi pen dulu supaya senang cikgu mau terangkan. Yang ini. Bila kamu brake, ini pada roda hadapan. Dia kena tolak begini so yang ini tengah berputar kan, dia kena tolak. So dia akan menghentikan putaran roda hadapan. Pada roda belakang pula, brake gelendong dia tu kan, apabila kita kenakan tekanan ini akan menolak ombak dalam silinder brake, lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. So daya geseran antara pelapik brake dengan gelendong brake memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. So untuk yang ini, pergerakan dia begini pula. Yang ini bersambung dengan roda belakang kan, dia tengah berputar. Dia kena tolak ini. Pelapik brake ini dia tolak keluar pula. So kamu boleh imagine ke bila kena tolak ke arah luar, pelapik brake ini dia akan memperlahankan putaran roda belakang.
Okay, so yang next one, kerusi rawatan gigi. Siapa pernah pergi mendapatkan rawatan gigi? Okay, kamu masih ingatkah kerusi ini? Bila kamu duduk, kamu boleh kena kasih naik, begitu, kena kasih limpang, kan? Alright, jadi ini adalah sistem hidrolik juga sebenarnya, di mana kita ada pedal. So, dokter gigi itu akan adjust kedudukan kerusi kamu di sini. Dia akan pijak pedal ini. So, bila pedal ini dipijak, ombok kecil akan ditolak ke bawah. Okay? So, apabila ombok kecil ditolak ke bawah, suatu tekanan akan terhasillah pada cecair. Dan tekanan ini akan dipindahkan secara seragam ke arah ombok besar. Okay? So, ini akan menghasilkan satu daya output yang akan menolak kerusi itu ke atas. So, yang ini konsep yang lebih senang lah berbanding dengan itu. Bahkan tadi, actually konsep dia sama saja ini. Tapi yang brake sama jack hidrolik itu kan banyak terms, maka kamu mau ingatkan, yang ini senang. Tapi konsep dia sama sebenarnya. Di mana kita ada prinsip Pascal di dalam satu sistem yang tertutup, sistem hidrolik kita panggil. Dan sistem hidrolik itu mestilah terdiri daripada dua ombor, okay, dua silinder yang mempunyai masing-masing dengan ombor yang berlainan luas permukaan. Satu lebih kecil, satu lebih besar. Macam begini konsep dia itu. Okay, daya input kita kenakan pada ombor yang kecil untuk mengangkat satu beban yang lebih besar pada ombor besar. Okey? Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Kalau ada soalan, kamu tanya cikgu. Alright kelas, itu saja untuk video kali ini. Thank you very much. Bye. Take care.